الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Surah Al-Baqarah ayat 213. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada ahli jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti kita mengerjakan apa yang disuruh olehnya dan kita tinggalkan apa yang dilarang olehnya. Oleh itu kita dapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memeliharakan umur kita dan usia kita dapat sekali lagi kita menyambutkan tahun baru Hijrah 1444. Maka kita berada di tahun baru ini, amalan kita lebih meningkat dan lebih lagi dinilai daripada tahun-tahun yang telah lepas. Maka mimbar hari Jumaat ini saya inginkan membicarakan tentang hijrah Rasulullah SAW. Sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian, peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah merupakan titik sejarah untuk menjadikan pengajaran dan pedoman bagi seluruh umat Islam. Oleh kerana dalam peristiwa hijrah ini didapati beberapa pengajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya dalam membinakan sesuatu perkara yang penting, maka perlu kepada pengorbanan, kesatuan dan sebagainya. Maka di antara pengajaran hijrah untuk membinakan umat adalah seperti berikut ini. Pertama, hijrah Rasulullah membinakan umat supaya melahirkan sifat pengorbanan. Kalau kita membuka lambaran sejarah, hijrah Rasulullah didapati beberapa orang sahabat yang sanggup mengorbankan jiwa, raga, harta benda mereka demi untuk menegakkan agama Islam di permukaan bumi ini. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang pemuda yang sanggup tidur di tempat Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau adalah sahabat setia bagi Rasulullah yang sanggup mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan yang berbahaya. Dan yang ketiga, Abdullah bin Abu Bakar bertindak sebagai mencarikan rahsia orang-orang musyrikin Makkah, di mana waktu malam beliau membawa perintah gerakan musyrikin kepada Rasulullah SAW yang Rasulullah ketika itu di dalam gua Sur. Dan yang keempat, manakala Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha sebagai wanita yang sanggup membelahkan tali pinggangnya untuk mengikat bekalan makanan bagi Rasulullah dan kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq yang sedang berada di dalam gua ketika berhijrah. Dan yang kedua, hijrah Rasulullah adalah membinakan umat supaya melahirkan sifat ikhwah Islamiyah. Setelah berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah, maka baginda dapat mengumpulkan
di antara golongan muhajirin dan ansar supaya menjadi persaudaraan di antara satu sama lain. Kerana Rasulullah telah mempersaudarakan di antara Ja'far bin Abi Talib dengan Mu'adz bin Jabal, Hamzah bin Abu Talib dengan Zaid bin Harithah dan sebagainya. Juga dengan hijrah Rasulullah SAW mengaturkan di antara golongan, menyatukan di antara golongan Aus dan golongan Khazraj yang beratusan tahun sebelum ini mereka didapati bersalah faham di antara mereka. Maka mereka hidup dalam keadaan berpecah belah yang sering berlaku peperangan di antara dua kabilah yang tersebut. Maka dengan hijrah Rasulullah SAW itulah mereka sama-sama damai, sama-sama bermaaf-maafan di antara dua kabilah itu. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ali Imran ayat yang 103 yang berbunyi وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Maksudnya, dan ingatlah wahai kabilah Aus dan Khazraj, ingat akan nikmat Allah di atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Maka Allah Ta'ala menyatukan di antara hati-hati kamu, maka jadilah kamu persaudaraan. Maka dari ayat di atas sudah jelas bagi kita bahawa setelah berlakunya hijrah Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah, maka umat Islam masing-masing hidup bersatu padu, bekerja sama, berikhwah di bawah pimpinan junjungan Nabi SAW. Dengan kesatuan inilah Rasulullah SAW dapat membentukkan sebuah kerajaan Islam yang berpusat di Madinatul Munawwarah dengan merangkumi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Sidang jemaat yang saya kasihi sekalian, hijrah merupakan sunnah para anbiya dan hijrah juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaminkan keselamatan hidup manusia dari kezaliman kepada keadilan, dari penindasan kepada kebebasan, dan dari maka kita sekarang berada di bulan Muharram, tahun baru. Maka sedar dan insyaallah bahawa umat Islam di hari ini sangat-sangat perlu untuk kembali kepada sifat pengorbanan dan bersatu padu, kerana dengan dua sifat inilah umat Islam akan menjadi gagah dan kuat dan akan digurungi oleh musuh-musuh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurab. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amara وانتهوا عما نهى عنه وحذر
واعلموا أن الله تعالى أمركم بالأمر بدأ به بنفسه واثنى بملائكة الكرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يغنكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قبل الصلاة